Yang kedua yang dilarang juga ialah apa yang disebut sebagai al-muhaqalah. Al-muhaqalah, jual beli muhaqalah. Muhaqalah ni ialah jual beli hasil tanaman, khususnya buah-buahan yang masih ada di kebun. Of course lah yang ada di atas pokok. Boleh jadi juga, ataupun sebagai ulama juga mengatakan bahawa jual beli hasil tanaman yang belum dituai, yang masih ada di atas pokok, dekat sawah, dekat kebun, dengan hasil tanaman lain yang sudah dituai. Saya ada sawah padi 1 ekar, ya tak? Haji ada padi juga, tapi Haji dah proses dah duduk dalam karung guni. Kita buat pertukaran. Haji beras mari 100 guni, tukar dengan saya punya apa nama padi 1 ekar. Tukar macam tu je. Dah Haji ada beras Haji tak nak jual lagi. Kan? Orang ada duit tak nak pakai lagi, simpan dulu lah beras. Saya nak pakai duit, beras saya, padi saya tak masuk lagi, ataupun masih kat sawah kan. Saya nak pakai duit, mungkin saya nak jual lah beras tu. Jadi beras Haji bagi saya, Haji ambil apa nama padi saya hok duduk kat sawah tu. Nanti bila sampai masa nanti Haji tuai lah, ni bagi saya dulu, saya jual. Buat pertukaran macam tu. Itu disebut sebagai muhaqalah. Ia dilarang dalam syarak, kerana ia dalam konteks yang sama. Apa dia? Ketidaksamaan kuantiti. Betul tak? Hak ni duduk dalam guni, tahu dah kuantiti banyak-banyak mana. Tapi hak tak tuai lagi tu tahu tak? Tak tahu. Agak-agak boleh? Tak boleh. Dulu kita dah bincang, jual beli ni bila ada unsur ghara, maka dia tidak dibolehkan. Ghara ni makna ketidakjelasan, ketidakpastian, uncertainty, terutama dari sudut kuantiti lah. Maka tak boleh lah. Oh payah Islam, tak boleh berlaku. Ya tak? Kalau tukar apa salahnya pun, tak ada mudarat apa pun. Islam tak benar pasal ada ketidakjelasan di situ, ada ghara. Of course lah, yang melibatkan makanan yang merujuk kepada ayat-ayat ribawi. Boleh jadi juga saya ambil dia beras Haji jual. Ya tak? Sawah padi saya tu Haji akan tuai lah bila tiba masanya. Maybe after 1 month, maybe after 1 week. Siapa boleh jamin beras tu akan okey sampai masa yang Haji nak tuai tu? Okey lah, esok nak tuai lah. Boleh jadi padi tu masuk dah. Mana tahu malam ni hujan lebat, ribut, jahanam padi. Macam mana Haji nak buat? Saya bayar balik ya. Tak? Haji baik, Haji bayar balik lah. Kalau orang lain tak nak bayar balik macam mana? Ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ara'aitum law mana Allahu samarah fabima yastahilu ahadukum mala akhihi. Mana mu tahu esok-esok Allah Ta'ala akan menghalang tanaman itu, mana daripada dituai. Mana tahu ada hujan, ada ribut, dicuri dan seumpamanya. Maka macam mana kamu nak menghalalkan wang kawan kamu yang telah kamu ambil? Ya, bukan semua orang baik boleh pulangkan balik duit dia. Sebahagian tak, betul tak? Jadi Islam tutup awal-awal, tak benar. Pertukaran-pertukaran seumpama ini, ya. Kalau hak tadi, hak basah, hak kering tak boleh, kuantiti tidak sama. Of course lah, yang melibatkan makanan yang merujuk kepada ayat-ayat ribawi. Sementara kalau memang dia dinaskan oleh Nabi, rutab dan inab, tamar dan juga anggur, ya. Ini pun sama juga. Ia akan menyebabkan pertikaian pada masa akan datang. Jadi Islam tutup awal-awal. Ya. Jadi muhaqalah tak boleh. Ya. Dalam konteks yang sama juga, ni kita ada dusun, kita pajak pada orang. Ya. Betul tak? Boleh jadi sebelum musimnya, boleh jadi ketika musimnya, tapi buah masih di atas pokok. Kita jual awal-awal. Biasa sebelum musim lah biasanya, ataupun di awal musim. Juga dalam konteks yang sama, di mana tidak boleh kita jual beli hasil tanaman, khusus buah-buahan lah kebiasaannya, yang masih berada di dusun, yang masih berada di atas pokok, dalam keadaan kita tidak tahu hak ehwal keadaannya bagaimana selepas itu. Macam kita pajak, itu saya sebut dalam nota itu,
Pajakan-pajakan seumpama itu tidak boleh sebenarnya. Saya ada 1 ekar dusun durian. Orang pun nak beli dengan saya. Okey, saya beli. Berapa? Durian tak masuk lagi tu. Ataupun tak gugur lagi. Atau apa kan? Okey, 1,000. Bayar dulu 10,000, 20,000, bayar 20,000. Nanti bila tiba masa menuai, masa gugur lah. Awak bayar selebihnya, mungkin ada fasa-fasa tertentu, 2 kali bayar ke 3 kali bayar, awak boleh tuai lah buah-buahan itu. Itu sebenarnya tidak dibolehkan di sisi majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya, walaupun hari ini memang dipraktikkan secara meluas. Boleh kata pekebun-pekebun, pedusun-pedusun melakukan hal itu. Tapi saya mau cari fatwa-fatwa terkini khusus dalam negara lah, dalam bab tu, Allah Ta'ala alam tidak ada lagi berkaitan dengan ya, tak ada lagi lah. Sekarang bukan isu ni saja, ada isu yang dah lama. Saya sendiri pun tuan-tuan, ada isu saya personally WhatsApp pada mufti, tanya dah ada fatwa belum, dia kata tak ada. Adakah benda tu dah berlaku dan telah lama diamalkan, tapi nak macam mana ya? Biarlah. That's why penting untuk kita belajar, dan kalau kita tak belajar pun kita tanya orang yang tahu ya? Saya dapati tak ada lagi lah fatwa dalam bab ni, Allah Ta'ala alam. Tapi dalam buku-buku fiqh, baik yang klasik atau kontemporer, ada dinyatakan bahawa jual beli seumpama itu, pajakan-pajakan pohon, dusun ya, di mana kita jual dalam keadaan buah masih ada dan akan dipetik pada masa akan datang, haram hukumnya, unallowable, tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dasar-dasar yang tadi lah, ada di situ ghara. Kita tak tahu berapa banyak buah yang akan kita tuai. Islam melarang ghara sama sekali. Kita dah bincang 2-3 kuliah pasal ghara. Uncertainty, al-jahalah dia panggil ya. Yang kedua ialah kita tidak tahu adakah kita dapat tuai tanaman itu atau tidak. Tak confirm lagi. Ribut, taufan, pokok tu mati, yang mana tahu kan. Jadi ada banyak dasar-dasarnya di situ ya, yang mana ulama tidak membenarkannya. Walau bagaimanapun, kalau kita belajar in detail, memang ada juga ulama yang membenarkan. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim. Dan saya kira mungkin jika fatwa dikeluarkan dalam bab tu, tak mustahil dia akan cedok atau ambil pendapat 2 ulama besar ini dalam urusan pajakan kebun atau buah-buahan seumpama ini. Saya rasa mungkin lah, sebab kita dapati dalam banyak hal pendapat 2 tokoh ini diguna pakai. Tuan-tuan beli barang kemas boleh saja secara ansuran, boleh saja cara bertangguh. Fatwa negeri banyak yang pakai, hatta jakil, dan dunia pakai. Kalau diikut itu, kalau nak diikutkan, itu memang pendapat minoriti. Hanya beberapa orang ulama saja yang membenarkan, yang mengatakan bahawa barang kemas tak termasuk dalam item ribawi. Antaranya Ibn Taymiyah lah, dan Ibn Qayyim juga. Jadi dalam hal ni pun tidak mustahil. Di mana bila kita lihat hujah-hujah dia pun agak kuat juga, di mana dia membenarkan ya, jual beli hasil tanaman yang berada di pokok, tapi dia sebenarnya dia dipanggil sewaan pokok untuk dapat buah. Jual beli juga, sewaan ni jual beli juga ya. Dia kata boleh lah, dan kita lihat adalah dasar-dasarnya. Pertama, dia kata Allah Ta'ala membenarkan kita upah orang untuk menyusukan anak kita ya tak? Allah Ta'ala sebut surah Al-Ma'idah yang ke-6, Allah Ta'ala kata fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau dia memberi susu kepada anak kamu, maka kamu beri upah kepadanya ya. Sedangkan kita tidak tahu berapa banyak susu yang akan diberi pada anak kita. Jadi sama saja dengan kita pajak pokok untuk dapat buah, walaupun kita tidak tahu ya. Tapi dikata boleh, sebab kita bukan beli buah tu, kita beli pokok, ataupun kita bukan beli buah tu, kita sewa pokok. Jadi dikata boleh. Dia guna kias ya. Lepas tu adalah dia pakai asal lah, mana sahabat Nabi ada yang meninggal hutang yang banyak. Nama dia Usaid bin Hudair ya. Ada riwayat itu dan Sahih bin Mansur, di mana dia ada hutang banyak, dia mati, dia meninggalkan hutang 6,000 dinar ya. Kemudian Umar Al-Khattab panggil pemiutang dia,
Lalu Umar Al-Khattab memberikan satu tanah untuk mereka gunakan selama beberapa tahun bagi melunaskan hutang Usaid bin Khudair tadi. Umar kata, mau ambil tanah ni, usahakan hasil tanah ni apa semua mau ambil, maybe dalam beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, after that bagi aku balik tanah. Jadi dia kata itu juga satu bentuk yang sama macam pajakan tadi. Umar bagi tanah, dia ambil hasil, ada pokok, ada kebun. Jadi dia kata tak ada beza sangat dengan hoki pajakan buah ni. Dan mungkinlah ada beberapa dalil yang lain. Boleh jadi kalau fatwa dia nak rujuk yang tu, saya tak tahulah pada masa akan datang. Kita tak ada kebun kan. Jadi kalau orang ada kebun, dia tanya kita, saya kata ada dua pendapat lah. Pertama, majoriti kata tak boleh, minoriti kata boleh, as long as ada kejelasan dalam perkara-perkara yang fundamental, macam tanah yang nak dipajak tu berapa luas, bagi clear. Ya tak? Kalau pokok dia tu berapa banyak pokok yang ada, bagi clear. Kemudian tempoh untuk dipajakkan hak tu, bagi clear belaka lah. Saya ingat pendapat tu boleh guna pakai. Allah Ta'ala alam lah. Tapi tadi saya tanya penasihat Syiah, dia tak setuju pendapat tu. Allah Ta'ala, saya pun tak tahu kan. Tapi ada dinyatakan, sebab saya ambil yang majoriti, dia kata tidak boleh. Siapa ada kebun sini? Ada buat pajak macam tu? Ada? Tapi dengan satu syarat, kalau pokok tu tidak menjadi, maka wang mesti dikembalikan kepada si pembeli. Itu syaratnya. Kalau itu disetujui, maka boleh. Dia sama saja dengan kita sewa kenderaan katanya. Tiba-tiba kenderaan itu tidak boleh digunakan, mesti dia bagi balik duit kat kita. Betul tak? Kita sewa rumah untuk didiami, tiba-tiba kita tidak dapat mendiaminya kerana masalah-masalah tertentu, mestilah punya tuan rumah tu bagi balik duit kat kita. Sama juga dalam kes ni, dia mesti ada pengembalian wang yang dibayar jika buah atau jika pokok itu tidak mengeluarkan hasil. Jadi kena pastikan waktu lah. Cerita dia macam tu lah ya. Ada lagi saya tengok dalam YouTube, ada Ustaz Muamalat juga, dia buat carangan untuk salam. Adalah solusi-solusi tertentu. Dan kita harap pada masa hadapan adalah fatwa lambat ni. Jadi pihak-pihak yang berwajib dia kena peka juga kan. Tak tahulah kan, cakap lebih-lebih kan, tak boleh juga. Okey, habis waktu Ada nak tanya apa tak?